Kebarangkalian peristiwa bergabung, praktis Kendiri 9.2c. Soalan 1. Kotak K dan kotak L masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel dengan huruf B, A, Y, U dan 3 keping kad berlabel dengan nombor 1, 2, 5. Sekeping kad dipilih secara rawat dari kotak K dan kotak L masing-masing. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf vokal dan nombor genap. Jadi, dalam soalan ini, keyword dia adalah dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Maksudnya, kita perlu menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Berdasarkan kesudahan yang mungkin disenaraikan, kita mencari kebarangkalian mendapat huruf vokal dan nombor genap. Untuk soalan ini, anda tidak boleh menggunakan hukum pentarapan kebarangkalian untuk mendapatkan jawapan sebab keyword dia menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Peristiwa mendapatkan huruf vokal dari kotak K dan nombor genap dari kotak L merupakan peristiwa tak bersandar. Jadi untuk peristiwa tak bersandar, nombor sampel space dia adalah sama dengan kotak K, kita ada 4 kad, jadi 4. Darab dengan kotak L ada 3 kad, jadi kita darab dengan 3. Jadi jumlah ruang sampel adalah sama dengan 12. Setelah itu, kita mencari kesudahan yang mungkin mendapat huruf vokal dan nombor genap. Dalam kotak K, kita ada huruf vokal A dan U. Dalam kotak L, kita ada nombor genap 2. Jadi, kesudahan yang mungkin adalah A dan 2, U dan 2. Jadi, kita senaraikan kesudahan yang mungkin. Berdasarkan kesudahan yang mungkin yang disenaraikan, kita mencari kebarangkalian mendapat huruf vokal dan nombor genap. Jadi, sama dengan 2 per jumlah ruang sampel 12. Ringkaskan sama dengan 1/6. Sebiji dadu adil yang mempunyai 4 muka dilabelkan dengan 1, 2, 3, 4. Dadu itu dilambung 2 kali dan nombor yang berada di muka bawah dicatat. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua nombor ganjil. Jadi kesudahan yang pertama, apabila dadu dilambungkan, kita mungkin dapat 1, 2, 3 atau 4. Dan kesudahan untuk kita melambungkan dadu itu kali kedua adalah 1, 2, 3, 4 juga. Jadi peristiwa untuk melambungkan dadu 2 kali adalah peristiwa tak bersandar juga. Maksudnya, kesudahan peristiwa pertama ini tidak memberi kesan kepada kesudahan peristiwa kedua. Jadi, untuk mencari ruang sampel, masih lagi 4 darab dengan 4. Sama dengan 16. Dan juga soalan 2 ini, keyword dia masih ada menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi, maksudnya, soalan ini masih tidak boleh menggunakan hukum pentarapan kebarangkalian. Jadi kita kena senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Untuk mencari kesudahan mendapat kedua-dua nombor ganjil, jadi kita ada 1, 1, 1, 3. Dan kita juga boleh dapat 3, 1, 3, 3. Jadi kesudahan adalah 1, 1, 1, 3, 3, 1 dan 3, 3. Jadi berdasarkan kesudahan yang mungkin ini, kita mencari kebarangkalian mendapat kedua-dua nombor ganjil. Iaitu 4/16. Dan kita ringkaskan dapat 1/4.
Soalan 3. Berdasarkan kajian, kebarangkalian hari hujan di Gunung Es pada bulan Mei ialah 0.45. Hitung kebarangkalian bahawa Gunung Es akan mengalami 2 hari hujan berturut-turut pada bulan Mei. Jadi, untuk soalan ini, kita boleh pakai hukum pentarapan kebarangkalian. Kebarangkalian hari pertama hujan dan hari kedua hujan, kita boleh tulis sebagai kebarangkalian hari pertama hujan taraf dengan kebarangkalian hari kedua hujan. Jadi, oleh kerana ini merupakan peristiwa tak bersandar juga, jadi kebarangkalian hari pertama hujan adalah 0.45. Taraf dengan kebarangkalian hari kedua hujan 0.45 juga. Sama dengan 0.2025. Soalan 4. Kotak T mengantungi 5 keping kad berlabel dengan huruf CELIK. 2 keping kad dikeluarkan secara rawat dari kotak T satu demi satu tanpa permulangan. Hitung kebarangkalian mendapat kad pertama huruf konsonan dan kad kedua huruf vokal. Jadi untuk soalan ini, anda boleh menggunakan sama ada cara menyenaraikan kebarangkalian dan berdasarkan kebarangkalian kamu mencari kebarangkalian mendapat kad pertama berhuruf konsonan dan kad kedua berhuruf vokal. Atau anda boleh menggunakan rumus hukum pentarapan kebarangkalian untuk mendapatkan kebarangkalian. Jadi sekarang keyword dia adalah tanpa permulangan. Kalau tanpa permulangan, maksudnya soalan ini merupakan peristiwa bersandar. Jadi masih ingat lagi apa itu peristiwa bersandar? Apabila saya keluarkan satu kad dari kotak T, maka hanya tinggal 4 kad sahaja dalam kotak T. Jadi peristiwa pertama mempengaruhi kesudahan peristiwa kedua. Jadi untuk peristiwa bersandar, ruang sampel adalah macam ini. Mula-mula kita ada 5 kad, jadi 5. Taraf dengan apabila satu kad dikeluarkan, tinggal 4 kad di dalam kotak tersebut. Jadi taraf dengan 4. Jumlah ruang sampel sama dengan 20. Jadi, kebarangkalian kad pertama berhuruf konsonan dan kad kedua berhuruf vokal adalah, kalau saya guna hukum pentarapan, kebarangkalian kad berhuruf konsonan taraf dengan kebarangkalian kad kedua berhuruf vokal. Jadi, kebarangkalian kad pertama berhuruf konsonan. Huruf konsonan adalah C, L dan K. Jadi 3/5. Taraf dengan kad kedua berhuruf vokal. Kad kedua vokal adalah E dan I. Jadi 2/4. Sebab kad pertama sudah keluarkan, tidak dikembalikan. Jadi tinggal 4 kad di dalam kotak T. Itulah sebab per 4. Sama dengan 6/20 dan kita ringkaskan, kita dapat 3/10. Soalan 5. Sebuah kotak mengandungi 12 biji mentol. Dalam kotak mentol itu terdapat 2 biji mentol yang telah terbakar. 2 biji mentol dipilih secara rawat dari kotak mentol. Dengan melakarkan gambar rajah pokok, hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua biji mentol terbakar. Jadi, anda boleh melukis gambar rajah pokok macam ini. Kita wakilkan P sama dengan mentol terbakar dan P prime sama dengan mentol tidak terbakar. Kita ada 2 biji mentol terbakar dan 10 biji mentol tidak terbakar. Jadi kebarangkalian untuk mendapat 1 biji mentol terbakar adalah 2/12.
Kebaran kalian untuk mendapat 1 biji mentor tidak terbakar adalah 10/12. Untuk bahagian ini, apabila 1 biji mentor terbakar sudah diambil, jadi tinggal 1 biji mentor terbakar di dalam ini. Dan masih ada lagi 10 biji mentor yang tidak terbakar. Jadi untuk kali kedua keluarkan mentor, sekarang kebaran kalian untuk mendapat mentor terbakar lagi adalah 1/11. Sebab kita hanya tinggal 11 mentor di sini. Jadi 1 mentor yang terbakar. Jadi 1/11. Kebaran kalian untuk keluarkan mentor tidak terbakar untuk kumpulan ini adalah 10/11. Manakala sekiranya mentor yang pertama dikeluarkan tidak terbakar, jadi masih ada 2 biji mentor terbakar di kumpulan ini dan 9 biji mentor yang tidak terbakar. Jadi untuk mendapat mentor terbakar adalah 2/11. Kebaran kalian untuk mendapat mentor tidak terbakar untuk kumpulan ini adalah 9/11. Setelah kita melengkapkan gambar raja pokok, maka sekarang kita menjawab soalannya. Kebaran kalian mendapat kedua-dua biji mentor terbakar. Jadi mentor terbakar adalah di bahagian ini, B dan B. Sama dengan 2/12, darab dengan 1/11. Sama dengan 2/132 dan kita ringkaskan dapat 1/66. Soalan 6. Jadual di bawah menunjukkan bilangan ahli Persatuan Sains dan Matematik di SMK Didik Jaya. 2 orang ahli dipilih secara rawat. A. Daripada ahli lelaki, hitung kebarangkalian kedua-dua orang ahli dipilih ialah murid sesi pagi. Beri jawapan anda betul kepada 4 angka bererti. Jadi sekarang, keyword dia adalah daripada ahli lelaki. Jadi kita kena cari jumlah ahli lelaki terlebih dahulu. Jadi ini ialah ahli lelaki dan jumlah dia 220. Jadi berdasarkan ahli lelaki ini, kita cari kebarangkalian kedua-dua orang ahli dipilih ialah murid sesi pagi. Jadi murid sesi pagi di sini ada 124. Kalian untuk mendapatkan seorang ahli sesi pagi adalah 124/220. Kalau kita keluarkan seorang ahli sesi pagi di kumpulan lelaki, hanya tinggal 123 lelaki pada sesi pagi. Jumlah dia juga akan berubah, iaitu 220 tolak 1 sama dengan 219. Jadi kebarangkalian untuk lelaki kedua yang dikeluar dari kumpulan lelaki pada sesi pagi adalah 123/219. Kalian kedua-dua orang ahli dipilih ialah murid sesi pagi dari kumpulan lelaki adalah sama dengan 0.3166. Pada sesi petang, hitung kebarangkalian kedua-dua orang murid dipilih ialah perempuan. Beri jawapan anda betul kepada 4 angka bererti. Di sesi petang, di bahagian ini, jadi jumlah pelajar sesi petang adalah 178 orang. Jadi daripada kumpulan sesi petang ini, kita mencari kebarangkalian kedua-dua orang murid dipilih ialah perempuan. Jadi perempuan kita mula-mula ada 82 orang. Jadi 82 per jumlah dia 178.
Setelah satu murid perempuan dikeluarkan, maka bilangan dia kena tolak 1, tinggal 81 pelajar murid perempuan. Dan jumlah dia automatik pun perlu tolak 1, iaitu tinggal 177 orang. Jadi sekarang kalau saya pilih seorang lagi murid perempuan, kebaran kalian adalah 81/177. Jadi kebaran kalian, kedua-dua orang murid dipilih adalah perempuan dari sesi petang adalah sama dengan 0.2108. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka video ini, sila subscribe untuk mendapat lebih banyak video.